Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Syukur kadar Allah atas keizinan dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini adalah merupakan siri yang kedua, yang mana kita pada hari yang sebelumnya telah pun memulakan pengajian kita, pembelajaran kita di atas talian ini adalah berkenaan dengan Yahudi yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim dan juga disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Pagi ini kita akan memasuki perbincangan yang lebih spesifik, iaitu kita akan mempelajari tentang sikap, karakter, perangai orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Apa yang berlaku pada kita pada hari ini kan tentang orang Yahudi ini, sebenarnya mereka ini mempunyai sikap yang telah pun Allah terangkan 1400 tahun yang dulu. Bukan 1400 tahun yang dulu semata-mata, tetapi pada zaman bermulanya Bani Israel yang pertama sampailah hari kiamat, mereka ini merupakan kumpulan manusia yang sangat teruk, sehingga kan Allah meletakkan gelaran kepada mereka adalah al-maghdubi alaihim, golongan manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami perbincangan pada hari semalam, iaitu apabila kita nak mengkaji tentang orang Yahudi, maka kita perlu melihat dua jenis golongan manusia, iaitu Bani Israel dan juga Yahudi. Okey, kerana apa? Kerana Bani Israel adalah merupakan nenek moyang kepada orang Yahudi yang ada pada hari ini. Kita telah jelaskan juga bahawasanya orang Yahudi mereka adalah berketurunan Bani Israel. Tetapi kita tidak boleh mengatakan Bani Israel itu adalah Yahudi. Kerana Yahudi ini dia adalah agama, dan dia juga sebenarnya dia adalah merupakan kepada bangsa. Jadi Yahudi ini telah digunakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim setelah Allah menghantar Nabi SAW untuk berdepan dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka membantah Nabi, mereka mengkufuri, mereka mengingkari Nabi, maka mereka digelar oleh Allah dengan gelaran Al-Yahud ataupun Yahudi, setelah kita terangkan pada hari yang berikutnya. Jadi moga-moga istilah tersebut dapat difahami sebelum kita masuk kepada perbincangan pada pagi ini. Okay, walau bagaimanapun seperti saya sebut dari peringkat awal ya, untuk belajar tentang Yahudi ini, macam mana mereka boleh zalim, mereka sanggup bunuh anak-anak kecil, kenapa mereka sanggup bom hospital, kenapa mereka ini keras kepala, kenapa mereka ini mempunyai kuasa yang besar, kenapa mereka pengaruh mereka yang besar. Dan ini, nak tahu maklumat ini, maka kita kena mengkaji sejarah bagaimanakah perangai nenek moyang mereka yang terdahulu. Jadi apa yang mereka lakukan pada hari ini adalah mengikuti perangai-perangai nenek moyang mereka yang terdahulu. Sebab itu kalau kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala banyak
mengungkit, Allah Ta'ala banyak menceritakan kembali kepada Nabi SAW tentang Bani Israel. Okay. Saya telah edarkan nota ringkas kepada grup WhatsApp, ya, beberapa grup WhatsApp. Jadi nanti tuan-tuan boleh dapatkan nota tersebut. Jadi sesiapa yang tidak dapat nota tersebut, tolong tinggalkan maklumat tuan-tuan dan puan-puan. Kalau yang mengikuti di FB page, ya, Malaysian Tadabbur Academy, secara langsung ataupun dia ikut secara rakaman, tolong tinggalkan maklumat anda. InsyaAllah nanti kita akan bantu untuk memberikan nota yang ringkas kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Pagi ni juga saya mohon maaf, ya, mungkin ada kawan-kawan kita yang ikut di TikTok, saya tak boleh bersiaran langsung hari ini di TikTok pada jam ini kerana telah diblok, ya, telah diblok oleh pihak TikTok pada hari semalam sebenarnya. Selepas kita hampir-hampir nak selesai, dekat 1 jam setengah juga kot, dekat 1 jam 15 minit 20 minit begitu, TikTok dah removekan saya punya live tu. So live saya tu dimatikan, dan saya tak boleh saya tak boleh buat live TikTok sehingga tengah hari ni. Dia ambil tempoh dalam 24 jam. Selepas 11.50 katanya. Allahu ta'ala alam. Kita pun tak tahu TikTok ni Yahudi ke, Israel ke, tak tahu bangsa apa. Tapi kalau ada orang-orang Melayu, Islam yang dia bekerja dengan TikTok tu, carilah kerja lain lah. Sebab mereka ni apa, kita kata tahulah kita nak panggil apa mereka-mereka ni, tapi nak buat macam mana, sebab mereka mempunyai authority, mereka mempunyai kuasa untuk untuk membekukan, untuk blok sebagainya lah. Okey, saya teruskan. Waktu kita berjalan, kita dah 10.45. Tadi saya mula agak lewat sikit dalam 10.40 begitu. Okey, saya akan paparkan nota rujukan kita pada pagi ini. Baik, kita tengok sama-sama. Okey, sebelum tu, suara saya, adakah tuan-tuan dan puan-puan di sana dapat mendengari dengan baik? Adakah talian saya? Jelas, semua jelas. Okey, Kak Liza di mana tu? Di Pulau Pinang, Ya, ya, jelas Mas. Masya Allah, jelas di utara. Okey, Alhamdulillah. Ada siapa yang di Sabah, Sarawak ke, di Borneo sekarang ni? Suara saya boleh dengar dengan baik tak? Okey, Puan Nur Azah di Brunei. Masya Allah. Tabarakallah, Puan. Okey, jelas. Alhamdulillah. Puan Nik Sum pun dari Brunei ni. Masya Allah. Di Sungai Petani. Okey. Okey, Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Ada daripada Singapura tak? Ada sebelum ni sahabat-sahabat kita yang ikut daripada Singapura. Ada tak ni? Kak Jamilah Rawang dekat Bebenor. Kak, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey, kita teruskan pengisian kita pada pagi ni sambil-sambil kita buat kerja yang lain, ya. Inilah kelebihan belajar secara online ni kan. Banyak benda yang kita boleh buat masa cuti ni. Okey. Kita bersyukur kepada Allah, ya. Uh, di antara sebab berlakunya peperangan sekarang ni, Allah menggerakkan hati kita, untuk kita mengkaji dengan lebih mendalam tentang Yahudi. InsyaAllah tajuk yang saya sedang rancang juga adalah kita akan belajar nanti tentang orang-orang munafik. InsyaAllah kita belajar pada hari yang akan datang. Baik, kita teruskan. Okey. Seperti saya katakan, untuk mempelajari tentang karakter orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi SAW. Okey, sampailah ke hari ini, maka kita kena mengimbau kembali cerita tentang nenek moyang orang Yahudi. Okey, nenek moyang orang Yahudi, ia digelar dengan Bani Israel. Semalam kita telah jelaskan, ya, bahawa Bani Israel ini ada yang beriman, ada yang tak beriman.
yang tak beriman ini bukan sedikit, tetapi kebanyakan. Maknanya kebanyakan Bani Israel ini mereka tidak beriman. Apabila kita kata mereka tidak beriman, bermakna mereka ini adalah kafir. Mereka adalah kafir. Mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari kita cari dalam ayat Quran, ada tak Allah beritahu tentang nenek moyang orang Yahudi ni, kebanyakan mereka adalah orang yang tidak beriman? Okey. Ayat rujukan dia yang pertama, kita lihat ya, di dalam surah Al-Baqarah. Okey, ayat 87 hingga 88, muka surat 13 sehinggalah muka surat nombor 14. Okey. Kejap bagi saya sikit waktu sekejap. Allah. Ayat 87 dan 88. So siapa yang ada Al-Quranul Karim, mungkin tuan-tuan dan perempuan dah boleh buka ya muka surat 13, muka surat 13 dan muka surat nombor 14. Baik, kita baca tengok ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. Okey. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud. Sekejap ya, saya sedang merujuk. Okey, tengok. Tengok dekat ayat ini. Okey. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada Musa kitab. Kitab di sini merujuk kepada kitab Taurat. Dan kami susuli selepas kitab Taurat yang diturunkan, selepas Nabi Musa, kami susuli selepas itu beberapa rasul. Okay, kalau masih ingat, kita telah sebut pada hari yang sebelum ni kepada tuan-tuan perempuan ya, Nabi Bani Israel bukan Nabi Musa sahaja, ada Nabi-Nabi yang lain. Jadi Allah kata, selepas Allah utus Nabi Musa kepada Bani Israel, Allah juga telah mengutuskan beberapa Nabi yang lain kepada Bani Israel. Okey. Kami juga, kata Allah, telah berikan kepada Nabi Isa ibni Maryam beberapa mukjizat, serta kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul Qudus. Ruhul Qudus bermaksud apa? Bermaksud malaikat Jibril. Okey. Jadi dalam ayat ini kita mendapati Allah bagi tahu Bani Israel ni, mereka ada Nabi Musa, mereka ada beberapa rasul selepas Nabi Musa, dan Allah tutup dengan Nabi Isa. Kita telah sebut pada hari yang semalam ya, pada hari yang sebelum ini, bahawa Nabi Isa alaihissalam merupakan rasul Bani Israel yang terakhir sekali. Okey. Jadi Allah kata Nabi Isa ni dah ada mukjizat. Kita tahu kan mukjizat Nabi Isa dalam surah yang lain kan, boleh hidupkan orang mati, boleh sembuhkan orang yang buta daripada lahir, boleh ubat penyakit sopak, boleh jadikan burung daripada tanah-tanah. Okey, Nabi Isa boleh mengetahui apakah makanan yang tersimpan di rumah-rumah mereka. Lepas tu kita tahu Nabi Isa ini dia tiada bapa, tetapi dia boleh dilahirkan oleh Allah dengan Allah menghantar malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Okey. Kemudian tuan-tuan perempuan, Allah juga mengatakan, maka patutkah, bukan patutkan tu, patutkah setiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu kamu,
kamu menjadi sombong sehingga sebahagian daripada Rasul itu kamu dustakan dan kamu bunuh sebahagian yang lain. Kalau kita baca pada ayatnya, Allah Ta'ala cerita tentang nenek moyang orang Yahudi, bagaimanakah perangai mereka apabila Allah menghantar kepada mereka ramai Rasul. Sebab itu hikmah kenapa Allah hantar ramai Rasul, kerana mereka adalah satu bangsa, satu golongan manusia yang sangat degil. Jadi dihantar kepada mereka Rasul. Tetapi apa yang mereka buat, kata Allah, mereka ini istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Mereka tak terima Rasul-Rasul ada yang Allah hantar kepada mereka. Kalau Musa, kita tak nafikan. Bani Israel sangat memuliakan Nabi Musa. Tapi ada Rasul-Rasul ni, mereka tak nak terima dia. Bahkan kata Allah, kamu membunuh sebahagian Rasul yang lain. Maknanya, nenek moyang orang Yahudi ini, mereka pernah membunuh Rasul yang Allah hantar kepada mereka. Jadi kita tak terkejut kalau kita melihat orang Yahudi sekarang ini, mereka sanggup membunuh orang-orang Islam yang tidak bersalah. Mereka sanggup membunuh anak-anak kecil. Mereka tak kisah. Sebab nenek moyang mereka dulu pernah membunuh Nabi. Ini Allah sebutkan. Jadi kita dapat dah mempelajari sedikit sebanyak orang Yahudi ini. Kita belajar nombor satu apa dalam ayat ini, mereka ada di kalangan mereka ini yang telah menolak Rasul-Rasul, dan mereka ini membunuh para Rasul. Kan? Sebab itu kalau setakat kita nak buat deklarasi dekat orang Yahudi ni, kalau mereka boleh menolak Rasul yang Allah hantar, apatah lagi kalau setakat kita nak berdamai, kita nak guna kaedah yang kaedah kita kata nak berdamai lah kan. Kita kata susah banyak lah, sebab Rasul pun mereka boleh tolak, apatah lagi kalau orang biasa datang kepada mereka, lepas tu mereka sanggup membunuh para Rasul. Baik, kalau kita baca ayat yang berikutnya lagi, Allah Ta'ala mengatakan, nenek moyang orang Yahudi ini, mereka mengatakan apa? وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Dan mereka orang Yahudi ini berkata, mereka berkata, mereka kata qulubuna ghulf. Mereka kata apa? Mereka kata hati kami ni dah tertutup dah. Maksudnya mereka katakan ketika mana dihantarnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka apa? Mereka mengatakan hati kami telah tertutup. Mereka kata mereka tak nak terima apa pun datang daripada Rasul itu, mereka tidak mahu menerima. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tahu ya, kalau kita kaitkan orang Yahudi hatta pada zaman Nabi pun, kita belajar kan sebelum ini kan, orang Yahudi hatta pada zaman Nabi pun, mereka ni sebenarnya memang ayat-ayat kita faham ayat-ayat ini memang Allah menyebut, ayat ini memang Allah sasarkan kepada orang Yahudi yang ada di Madinatul Munawwarah. Okey, sebab dia adalah suratul Baqarah. Ingat, suratul Baqarah Allah turunkan selepas Nabi berhijrah. Okey, tetapi untuk untuk menarik perhatian mereka, untuk mengingatkan mereka, Allah ulang kisah nenek moyang mereka. Jadi sebab itu kalau mereka boleh menolak Rasul-Rasul terdahulu,
mereka juga boleh menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka dulu boleh membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membunuh para nabi, maka mereka juga sebenarnya pernah nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Mereka pernah bubuh racun, mereka pernah sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan kita tahu. Lepas tu mereka ni memang dengan perkataan sombongnya, mereka buat alasan bahawa mereka ni tak faham, mereka tak nak terima. Maka Allah Ta'ala beritahu kepada mereka, bala'anahumullahu bikufrihim. Allah kata Allah telah melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka. Dan di hujung ayat inilah yang kita nak jadikan dia sebagai petunjuk kepada kita bahawa nenek moyang orang Yahudi ini kebanyakannya, kata Allah, faqalilam ma yu'minun, sangat sedikit mereka yang beriman. Nampak tak perkataan faqalilam ma yu'minun, sangat sedikit mereka yang beriman. Maknanya ramai yang tidak mahu beriman. Sedikit saja yang beriman. Okey, kita dapat dah buktinya. Okey. Kita lanjutkan dengan ayat yang lain untuk menguatkan lagi, mengukuhkan lagi fakta bahawasanya nenek moyang orang Yahudi ini kebanyakannya mereka itu jahat, mereka tak mau beriman, mereka kufur. Kita tengok satu surah lagi, iaitu dalam surah Al-Ma'idah. Okey, surah Al-Ma'idah, sekejap. Allah Muslim. Oh, sekejap. Tak puan ni saya ambil kita tafsir tadi sekejap. Okey, kita tengok surah Al-Ma'idah. Betul ke surah yang kelima ni? Betul, surah yang kelima. Okey, kita tengok ayat nombor 64. Muka surat 116. Okey. 118. Okey, siapa yang ada Quran, tuan mungkin dah boleh terus buka muka surat 118. So pagi ni isikan waktu duha anda dengan memahami ayat Al-Quranul Karim dengan kupasan yang sangat ringkas pada pagi ini. Okey, kita tengok ya. Sekejap. Saya membuka ayat 24. Okey. Saya bacakan ayatnya secara ringkas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu. Kat sini kita jumpa perkataan Yahud. Semalam kita telah sebutkan. Ada tak siapa-siapa yang masih ingat berapa kalikah Allah menyebutkan perkataan al-Yahud, kalimah al-Yahud di dalam Al-Quranul Karim? Masih ingat lagi tak? 15 kali, Ustaz. Apakah? 15. Kalimah al-Yahud. Alif Lam Ya Ha Yahud Waw. 8. 7 Ya. 7 Yahud. kali. Ya, 7 Yahud. kali. Yahud 7. Yahudi. Ini 1. Yahudi 1. So semua kali 8. Okey, betul lah tu. Okey. Saja nak ingatkan kembali. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Okey. Kita sambung. Ayat ni Allah kata waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Okey, ayat ini kalau kita baca terjemahan, orang Yahudi itu berkata. Ni orang Yahudi ni sampai hari kiamat ni. Sampai hari kiamat. Orang Yahudi akan ada perangai apa? Allah kata, mereka kata apa? Tangan Allah itu maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Mereka nak kata Allah ni sangat bakhil, dia kata. Mereka kata Allah ni sangat bakhil. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Allah kata apa? Mereka lah sebenarnya yang tangan mereka lah yang terbelenggu, dan mereka pula dilaknat, dijauhkan Allah daripada rahmat dengan sebab apa yang telah mereka katakan. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala mengatakan bahawasanya sebenarnya mereka lah yang bakhil. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita ni, tentang orang Yahudi sampai bila-bila ni. Mereka tuduh Allah
bakhil. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Bahkan kedua-dua tangan Allah itu sentiasa terbuka. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan nak kata bahawasanya Allah Ta'ala tu maha menggunakan nikmat dan kurniaannya. Nanti saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan apakah 10 nikmat yang besar yang Allah pernah bagi kepada nenek moyang mereka orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi sanggup, dia kata Allah Ta'ala ini bakhil. Sebab tu kita kena katakan al-Yahudi la'natullah. Boleh ke kita kata Yahudi la'natullah? Jawapan dia boleh. Sebab dalam ayat tu Tuhan kata apa? Mereka pula dila'nat. Tengok Tuhan kata apa? Walu'inu. Lepas tu kita boleh kata Yahudi la'nat, yang dilaknat oleh Allah. La'natullah. Kalau kita baca ayat yang sebelum ini pun, ayat kita baca 88 surah Al-Baqarah tadi pun Allah kata bala'anahumullah. Allah telah melaknat mereka. So jangan takut untuk sebut Yahudi la'natullah. Walaupun anda di blog ke, di TikTok ke, ada di blog dalam FB ke, ada di blog dekat mana-mana pun, maka jangan takut untuk mengatakan Allah itu telah melaknat orang Yahudi. Okey. Kemudian Allah mengatakan lagi, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Allah katakan lagi. Tengok ya, Allah sebut Allah mengurniakan nikmat mengikut yang dia kehendaki. Sesungguhnya apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu, okey, akan menjadikan kebanyakan daripada mereka bertambah derhaka dan juga kufur. Tughyanah bertambah derhaka, wa kufrun bertambah kufur. Nampak tak? Dekat sini kita tengok perkataan, kita nak cari banyaknya tu orang Yahudi ni. Tengok kalau ada ayat Quran tu, duduk dekat ayat ni. Tuhan kata apa? Ni. Kathiram minhum. Nampak tak? Kathiram minhum. Kebanyakan mereka. Ni nak menunjukkan bahawa nenek moyang orang Yahudi ni, bukan orang Yahudi saja, bukan Yahudi sajalah, nenek moyang Yahudi kita sebut sebelum ni, orang Yahudi itu sendiri pada zaman Nabi SAW pun kebanyakan daripada mereka ini apa? Okey, kebanyakan pada mereka ini, mereka bertambah derhaka dan kufur. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang Yahudi ni, mereka sangat sakit hati tau. Mereka dengki. Mereka akan menjadi sengsara kalau tengok Nabi SAW ni dan orang Islam ni dapat nikmat, dapat kesenangan. Orang Yahudi ni dia memang dia tak boleh tengok orang senang. Kalau kita dapat kesenangan, dia sakit hati. Kufur kat situ maksudnya kufur apa? Kufur dari sudut kufur nikmat. Mereka kufur, menjadi kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita katakan apa tahu? Boleh kita katakan mereka ni bertambah degil lah, bertambah sakit hati. Bahkan mereka menjadi manusia yang sangat melampaui batas. Okey. Kebanyakan ya, bukan sikit-sikit ni, kebanyakan. Okey, kemudian kita sambung lagi. Lepas tu Allah Ta'ala berfirman lagi kepada kita dalam ayat ini. Allah mengatakan kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian antara mereka sampailah hari kiamat. Ni maklumat yang penting juga. Sebagai orang Islam, berita gembira kepada kita, kepada umat Nabi SAW. Berita gembira apa? Tengok ayat Quran ya, Allah kata. Allah Ta'ala kata, وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Tengok ayat terjemahan Allah kata apa? Kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian antara mereka sehingga hari kiamat. Maksud dia apa? Kalau kita baca dalam kitab tafsir, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah kata, maksud ayat ini ialah Allah mengatakan
hati mereka orang Yahudi ini tidak akan bersatu. Justru pemusuhan akan sentiasa terjadi di antara berbagai golongan di antara mereka kerana mereka tak pernah bersatu dalam kebenaran. Bahkan mereka saling menyelisihi di antara satu sama lain. Ada juga para ulama mengatakan mereka ni tak pernah bersatu pun dalam perkara-perkara agama. Sebab tu kalau tuan-tuan kalau tuan baca lah isu terkini ni sebenarnya Presiden Israel lah. Apa? Presiden panggil presiden ya? Ke dia panggil apa Prime Minister, Perdana Menteri. Perdana Menteri Israel, siapa nama Netanyahu. siapa nama iblis tu? Netanyahu tu. Yahoo. Sebenarnya dia ni sebenarnya di Israel berlakunya pergolakan politik tau sebenarnya. Berlaku sudah lama sebenarnya pergolakan politik di sesama mereka. Kan benar dah Tuhan kata. Sebab tu orang Yahudi ni dia tak sama macam orang Islam. Kan orang Islam ni walaupun dia berlainan agama, berlainan bangsa, tapi apabila sebut Allah, sebut Tuhan yang satu, agama yang satu, kan Rasul yang sama, Quran yang sama, dia berbeza. Kita boleh bersatu walaupun berbeza negara. Tengoklah apa yang berlaku pada hari ini. Sebab tu satu berita gembira kepada kita, memang Allah akan porak-perandakan sebenarnya orang-orang Israel. Kita kata orang-orang yang Yahudi sampailah hari kiamat. Okey, lepas tu Allah Ta'ala kata lagi mereka ni, tengok ya, Allah kata lagi tentang orang Yahudi ni, kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allahu. Allah katakan setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah akan memadamkan api itu. Nah, maksudnya apa? Berita gembira untuk kita semua. Kan? Mungkin kita ni ada orang Islam yang macam dah, kita macam patah semangat betul tak kan? Dah lama dah kan, berpuluh-puluh tahun orang-orang Yahudi telah menzalimi orang-orang Palestin, betul tak? Kita rasa macam dah putus asa lah, mana negara-negara Arab ni kan yang mangkuk ayun semua-semua tu kan. Betul tak? Kan? Yang menjaga kepentingan peribadi masing-masing, kenapa tak nak tolong yang orang-orang Muslim Palestin ni kan? Kan kecil je Israel ni, tak ramai pun mereka. Kan? Tapi ayat ni menunjukkan mereka akan buat peperangan, tuan-tuan. Allah isytiharkan dia dalam Al-Quran. Tapi Allah kata setiap kali kau isytihar perang, kami padam dia. Apa maksud dia? Kata Imam Ibnu Katsir, dia kata, setiap kali mereka nak buat apa pun usaha untuk melakukan tipu daya kepada kamu, apa-apa pun muslihat untuk perang kamu, Allah menggagalkan dan Allah akan membalikkan tipu daya itu, perancangan itu kena pada mereka. Saya tak tahu faham. Macam-macam mereka buat. Sampaikan mereka nak usaha, nak menormalisasikan kan bahawa mereka layak duduk di bumi Palestin. Macam-macam mereka buat. Sebab tu kalau kita baca dalam sejarah, memang mereka ni macam-macam mereka masuk. Gunakan perjanjian inilah, guna pentah PBB lah, guna macam-macam mereka guna. Tapi Allah memberitahu Allah akan memadamnya. Memadamkan tu maksudnya Allah akan pastikan setiap kali apa yang mereka nak buat ini, pasti usaha itu gagal. Cuma bila kalau kita baca ini macam tak nampak pun Allah padamkan api peperangan tu, kita kena sabar, kita kena sabat, kena berpegang teguh. Okey. Bismillah muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ingat lagi kita sebut pada minggu lepas. Kalau siapa yang ikut pengisian minggu lepas, hari Ahad minggu lepas, kita kan dah cerita tentang Palestin menurut hadis. Kalau kita masih ingat, Allah kan sebut kan, Nabi sebut dalam hadis kan, akan ada sepanjang zaman satu kumpulan manusia daripada umat aku, kata Nabi, yang akan sentiasa menegakkan kebenaran. Kan? Mereka ni tak takut orang tak tolong ke, orang tak bantu ke, akan ada satu umat ini akan berjuang menegakkan kebenaran. Betul Allah Ta'ala dialah yang datangkan agama ini, dialah yang hantarkan Rasul. Kan?
maka Allah tak akan benarkan Islam itu dihilangkan begitu saja. Namun kena ada usaha, kena ada usaha lah di pihak kita sebagai orang Islam. Janganlah dibaca ayat ni, dia tak perlu buat apa, doa pun tak nak, kan, beri bantuan mana apa-apa pun tak nak. Ayat itu bukan caranya. Tapi Allah bagi semangat kepada kita, kan. Okey, kemudian Allah Taala kata lagi kepada kita tentang orang Yahudi ni, mereka akan buat apa, kata Allah. Iaitu bakal kita baca ayat tu, Allah mengatakan wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah Taala kata mereka ni akan sentiasa buat kerosakan di muka bumi, sedangkan Allah tidak suka kepada orang yang melakukan kerosakan. Ha. Apa maksudnya tetap mereka melakukan kerosakan di muka bumi ni? Kita tengok apa jadi sekarang. Mereka akan buat. Di mana je mereka mereka akan melakukan kerosakan. Okey, tapi Allah bagi tahu Allah tidak suka watak mereka yang melakukan kerosakan di muka bumi, yang jahat mereka. Okey. Sebenarnya ayat ni kita bukan nak kupas panjang dengan panjang lebar. Kita cuma nak dapatkan ayat tu yang menyebutkan kebanyakan di kalangan mereka ni dia tidak beriman. Sikit je yang beriman, tapi kebanyakannya macam tu. Tetapi ayat ini secara tak langsung menyebut ada kaitan dengan isu yang ada pada hari ini, maka kita ambil sedikit masa untuk kaitkan pengajaran ayat ini dengan apa yang berlaku pada hari ini. Okey. Boleh saya teruskan lagi tuan-puan ya? Sikit sebanyak. Okey, kita tengok ayat yang berikutnya, ayat 183. Ayat 183 ni ayat apa pula 183 ni? Oh ya, maafkan saya. Ayat dia adalah surah Al-Imran, ya, ayat nombor 183, muka 174. Ni satu lagi. Saya nak tunjukkan perempuan ayat ni yang ada kaitan tentang mereka ni sanggup membunuh para nabi. Kita akan tengok macam mana mereka buat, ya. Kita tengok apa yang mereka buat. Maksudnya secara tak langsung pagi ni kita dapat belajar karakter orang Yahudi dalam Al-Quran yang dikaitkan tentang agama mereka, yang dikaitkan tentang rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Okey. Ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Okey. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita. Saya tengok ayat nombor berapa tadi tu, sampai dapat 3 ya. Sekejap, saya terus buka dalam kitab tafsir sebab saya tak letakkan tafsiran ayat tu dalam nota ni. Saya minta maaf tuan-puan ya, kerana keterbatasan keupayaan saya untuk meletakkan tafsiran ayat di dalam nota ini. Sepatutnya saya perlu meletakkan tafsiran ayat ini apa. Tapi tak apa, saya sebut secara lisan kepada tuan-tuan dan puan maksud ayat, seperti mana tafsiran yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi orang-orang Yahudi ni, mereka mengatakan sesungguhnya Allah telah perintahkan kami supaya kami tidak beriman kepada seorang rasul sehinggalah dia membawa kami korban yang dimakan api. Apa maksud dia? Maksudnya adalah, okey, mereka ni sebenarnya mereka menjadikan alasan, okey, untuk tidak mahu menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah mereka dapat melihat di depan mata mereka bahawa kalau Nabi itu benar-benar seorang rasul,
maka mereka kena Nabi itu kena buktikan mana-mana sedekah ibadat korban yang mereka buat dimakan oleh api. Dimakan api itu maksudnya langit akan turun api dari langit, ia akan ambil korban tu. Faham maksudnya kalau Nabi Muhammad tak boleh tunjukkan bukti tu, mereka tak nak beriman. Mereka mendakwa. Okey. Mereka dakwa sebenarnya mereka buat cerita lah. Mereka buat cerita seolah-olah macam ni. Seolah-olahnya mereka nak kata Allah dulu pernah janji dengan kami. Allah dulu pernah bagi tahu kami. Kalau ada mana-mana Rasul yang mendakwa dia Rasul, kena minta bukti pada Rasul tu, tunjukkan ada tak kalau mereka buat sedekah, kalau mereka buat korban, adakah korban itu naik ke langit? Kalau macam kita belajar, kalau kita buat ibadat korban kan, contohnya Nabi korbankan 2 ekor kambing, daging tu naik ke langit tak? Tak naik ke langit pun, betul tak kan? Tak ada api yang datang kan? Macam kita tahu Allah bukan nak korban tu tapi ketakwaan kan. Jadi mereka buat alasan seperti itu. Mereka gunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolak Nabi ini. Kan? Sebab ya, kalau macam kita kan pernah baca kisah dua anak Adam kan. Kita tu pernah dengar kisah orang dikatakanlah namanya Qabil dan Habil tu. Kan mereka berdua mempersembahkan ibadat korban tu. Kan? Jadi cara ibadat korban itu terima, ada api akan datang dari langit dan ambil ibadat korban itu. Itu seperti yang mereka katakan. Wallahu ta'ala alam. Allah tak cerita seperti itulah. Okey, lepas tu Allah minta Nabi jawab pada mereka. Macam mana nak jawab dia? Tengok ya, orang Yahudi kena apa jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, Muhammad jawab macam ni. Katakanlah Muhammad, qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadhi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin. Allah Taala kata apa? Muhammad cakap dekat mereka. Allah kata, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jawab balik. Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa rasul sebelumku dengan bawa macam-macam mukjizat yang jelas, yang terang, yang kamu nampak, dan dengan korban yang telah kamu katakan itu. Tapi kenapa kamu bunuh mereka jika kamu orang yang benar? Maksudnya apa? Nabi kata apa? Soalan dalam bahasa kita mudahnya macam, kau ni jangan nak membongak lah, kita kau ni jangan nak menipu lah, kita jawab kan. Nabi kata soalan-soalannya apa? Nabi kata dulu nenek moyang korang dulu kan, rasul-rasul dah hantar macam-macam dia buat mukjizat. Kita tahu kan macam Musa pun kan, macam-macam mukjizat Nabi Musa dah tunjuk. Betul tak kan? Macam-macam bukti, hujah yang telah mereka bawa pun kepada kamu. Lepas tu korban yang kamu duk cakap macam tu, korban yang kamu kata pernah berlaku tu pun dah pun ada yang berlaku. Tapi kenapa walaupun nenek moyang korang ni tahu, dah nampak dengan jelas mukjizat Rasul itu betul, dia memang utusan Allah, tapi kenapa mereka sanggup bunuh Rasul tu? Kenapa? Jika kamu adalah orang yang benar. Faham tak? Maksudnya inilah sikap nenek moyang orang Yahudi, mereka sanggup bunuh Rasul. Sekalipun mereka dah nampak depan mata mereka terbukti Rasul yang mereka bunuh itu sebenarnya adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu nak gunakan balik alasan tu untuk menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas tak puan rahimani wa rahimakumullah? Faham Jelas Ustaz. Kalau kita nak kata pada mereka, banyak cantik korang. Okey. Ada je lah. Ya. Kan Nabi tanya, maka kenapa kamu membunuh mereka jika kamu orang yang benar? Itu dia jawab apa? Dia jawab apa?
dia dia tak ada jawapan lah itu pada ayat yang lain. Tapi kalau ayat selepas ayat tu, selepas ayat yang 8 ayat 183 ni, Allah Allah sebut untuk Nabi pula. Jadi kan mula-mula kan kalau kita baca ayat mula-mula kan mereka macam menyakiti hati Nabi, bukan tak nak terima Muhammad ni kan, sampai nak minta bukti pula kan. Lepas tu Allah minta lah, lepas tu Allah jawablah kembali kan, perangai korang ni sama macam nenek moyang kamu yang dulu kan, minta alasan yang sama dan sebagainya. Lepas tu ayat 184 tu kalau kita baca Quran, Allah Ta'ala bagi semangat dekat Nabi. Kalau kita baca pada ayat dia tu, Allah Ta'ala kata dekat 184. Jadi kalau puan tanya, lepas tu orang Yahudi jawab apa? Orang Yahudi tak jawab apa-apa, tapi Allah menguatkan lagi, memberikan motivasi kepada Nabi, bahawasanya Allah Ta'ala kata, فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Jadi Allah Ta'ala pun menggembirakanlah Nabi SAW dengan Allah Ta'ala kata apa pada ayat yang selepas dia. Allah Ta'ala kata apa kepada Nabi SAW, kena bacalah ayat 184 tu, tapi sebab saya baca, Allah Ta'ala kata, jika mereka boleh mendustakan engkau Muhammad, mereka boleh kata engkau ni pembohong Muhammad, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun dah jadi benda yang sama, kata Allah. Mereka membawa banyak mukjizat, kitab Zabur, kitab-kitab yang beri penjelasan yang mulia, tapi mereka tidak mahu menerima. Yang benar tu maksudnya, orang yang benar maksudnya, kalau bukti tu dah nampak, korang nak beriman tak? Korang nak tunduk tak? Korang nak patut tak kat Rasul tu? Tapi tidaknya mereka ni. Okey. Jelas ya untuk ayat ni? Ya. Betul ke saya faham? Diorang ni bunuh Nabi sebab diorang nak Nabi baru. Apa dia? Diorang bunuh Nabi sebab diorang nak Nabi baru. Dan diorang tak puas hati Nabi ni, dia bunuh supaya nanti Allah turunkan Nabi baru. Nabi baru. Wallahu ta'ala. Ada ayat tak? Kalau ada ayat boleh kongsikan puan nanti ya? Tak dia dah fikir-fikir. Dia bunuh ni sebab dia nak dia tak puas hati Nabi ni, dia bunuh. nanti Allah bagilah Nabi baru. Macam tu. Wallahu a'lam. Nanti kalau siapa-siapa ada maklumat seperti itu, niat kenapa mereka bunuh para Nabi ni, nanti boleh kongsikan. Yang tu saya wallahu ta'ala alam. Okey. Kalau dah selesai, kita mengetahui tentang kebanyakan nenek moyang orang Yahudi ini, mereka tidak beriman. Betul. Kebanyakan mereka ini menolak mana-mana utusan yang Allah hantar kepada mereka. Bahkan mereka ini sanggup membunuh nabi-nabi mereka, maka mereka boleh meniru kembali perangai itu. Mereka boleh buat juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang Yahudi. Sebelum kita masuk karakter mereka yang lebih spesifik, akhlak dia macam mana kan, dia punya perasaan mereka macam mana, kita pergi dulu, ambilkan dulu maklumat yang sangat dekat dengan wahyu kan. Kalau wahyu pun mereka dah boleh abaikan, kalau utusan Allah pun mereka boleh bunuh, maka yang seterusnya maka akan bertambah lagi keburukan dia. Nanti kita akan sebut sebentar lagi insya-Allah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita nak lebih mendalami lagi, maka kita kena gali, kita kena baca maklumat-maklumat di dalam suratul Baqarah. Jadi nak tahu pasal orang Yahudi ni, memang kena rujuk suratul Al-Baqarah. Jadi pagi ni saya akan tunjukkan pada tuan-puan ya, isi kandungan juzuk 1 dengan juzuk kedua tentang orang Yahudi. Okay, tengok ya orang Yahudi ini. Okay. Sebelum saya pergi kepada maklumat lebih spesifik, kita tengok dahulu segmentasi surah Al-Baqarah. Okay. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, okay, ini kita berkenalan sekejap dengan surah Al-Baqarah. Lepas tu kita akan masuk kepada ayat-ayat lebih khusus dalam surah Al-Baqarah.
Sebab itu surah Al-Baqarah Allah letak selepas surah Al-Fatihah. Kenapa? Okey, kita akan terangkan dulu. Okey, kalau kita buka surah Al-Baqarah, kita akan menemukan awal-awal ayat surah Al-Baqarah, iaitu bermula ayat nombor 3 sampai ayat nombor 20, kita akan mendapati Allah cerita tentang manusia ini secara umum je. Allah cerita umum dulu. Ayat 3 sampai ayat nombor 20. Kita akan jumpa Allah Ta'ala cerita ada manusia yang beriman, ayat 3 sampai 5. Ada manusia yang kafir, ayat 6 sampai 7. Ada manusia yang jadi munafik, ayat 8 hingga ayat nombor 20. Siapa yang beriman tu? Siapa yang kafir itu? Siapa yang munafik itu? Maka kena baca ayat yang berikutnya. Okey. Lepas tu kalau kita pecahkan lagi, baca lagi surah Al-Baqarah, kita akan menemukan bermula ayat 30 sampai ayat 141. 141 kita dah masuk penutup juzuk 1. Maknanya apabila kita baca juzuk 1, apabila kita habis juzuk 1 kan, Al-Baqarah tu ayat 141, kita akan menemukan Allah menyebutkan 3 golongan manusia secara terperinci. Kalau tadi secara umum, yang ini terperinci. Terperinci itu siapa? Kita akan menemukan Allah cerita tentang Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ayat 30 sampai 39. Lepas tu Allah cerita tentang Bani Israel. Ni nenek moyang orang Yahudi, ayat 40 sampai 123. Banyak tak ayat dia? Banyak, panjang ayat dia. 40 sampai 123. Cerita tentang nenek moyang orang Yahudi. Dan Allah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ayat 124 sampai 141. Ini juzuk 1. Jadi siapa yang dah baca juzuk 1, sepatutnya kita dah tahu dah maklumat ni. Jadi kalau nak gali tentang orang Yahudi ni, kita kena belajarlah nenek moyang orang Yahudi ni, maka dia kena study lah ayat 40 sampai 23 ni. Ni kita akan bincang. Ni sepanjang pengisian ni kita akan ambil ayat ni. Dalam juzuk yang pertama suratul Al-Baqarah. Okey, nanti kita akan gali, kita akan cari maklumat dekat ayat 40 sampai 123 ni. Okey, kemudian kita tengok lagi ya maklumat yang berikutnya macam ni. Okey, ni tak apa, ditinggalkan. Okey. Kita juga akan merujuk juzuk 2. Okey, juzuk 2 surah Al-Baqarah. Okey, Al-Baqarah bermula ayat 142 sampai ayat 252. Maksudnya permulaan juzuk 2 ayat 142 sampailah ayat 252. Ini pun kita akan gunakan. Maksudnya kita akan gunakan juzuk 1 dan juzuk 2 surah Al-Baqarah untuk kita keluarkan, untuk kita dalami lagi apakah karakter orang-orang Yahudi. Secara tak langsung kita akan dapat belajar macam mana perihal nenek moyang orang Yahudi yang digelar dengan istilah Bani Israel, yang kebanyakan mereka itu tidak beriman. Jadi orang Yahudi sekarang, tuan-tuan ya, memanglah disebut dengan istilah Ahlul Kitab, tetapi mereka ini adalah kafir. Kena pegang maklumat tu. Orang Yahudi sekarang ni, mereka itu kafir. Sepatutnya mereka tak boleh lagi jadi Yahudi. Sepatutnya mereka kena menerima Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka tak boleh lagi, patutnya mereka dah kena menerima Al-Quran. Mereka dah sepatutnya dah kena tinggal lah kitab Taurat ke, sama ada kitab Taurat tu, tahulah kitab Taurat tu telah dipindah ke, mereka tak boleh ikut lah. Semua kandungan kitab Taurat, mereka juga tak boleh guna kitab. Kalau mereka buat kitab Talmud ke apa ke, mereka kena tinggalkan. Mereka kena ikut ayat Quran. Sebab tu Yahudi zaman sekarang ni, mereka adalah kufar. Mereka adalah orang kafir.
Jelas tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Walaupun ada yang ortodoks, walaupun ada yang agak moden, walaupun ada yang liberal, seperti Zionis ni liberal ke, sekular ke, ortodok ke, mereka itu termasuk dalam kumpulan al-kuffar, atau orang kafir. Sebab apa? Sebab mereka tolak, kalau mereka beriman, kan, mereka sepatutnya kena lebih lagi beriman lah, sebab mereka dah tahu maklumat tentang Nabi, kan, di dalam kitab-kitab mereka. Okey. Jadi tuan-tuan, izinkan saya sebut dalam satu hadis ya. Bukan Al-Quran, tapi dalam satu hadis riwayat Muslim ya. Nabi SAW pernah bersabda, Nabi pernah bersumpah dengan kekuasaan Allah. Nabi kata, demi jiwaku, okey, demi jiwa Muhammad di tangannya, atas kekuasaan Allah SWT, tidaklah mendengar mana-mana manusia tentang aku, kata Nabi, daripada umat ini. Nabi kata, tidak ada seseorang pun yang mendengar tentang aku daripada umat ini, sama ada Nabi kata Yahudi, dia Yahudi ke, wala Nasrani ke, walaupun dia itu orang Nasrani ke, kalau dia dengar pasal aku, dia tahu tentang aku, kata Nabi, kemudian dia mati. Kemudian dia mati, dia tidak mahu beriman dengan apa yang telah diutuskan kepada mereka. Kata Nabi, kalau ada mana-mana, tak ada siapa-siapa pun, kata Nabi, dia Yahudi ke dan Nasrani ke, okay, tetapi kalau dia mati, dia tidak beriman kepada apa yang telah dibawa kepada mereka, melainkan mereka akan menjadi ashabun nar, mereka menjadi ahli neraka. Hadis riwayat Muslim. Tapi kenapa Allah turunkan dalam surah Al-Baqarah cerita tentang Bani Israel? Sedangkan Bani Israel itu, kita dah belajar dah semalam, adalah bermula daripada kisah Nabi Yusuf sampai kepada Nabi Isa. Betul tak? Tapi kenapa Allah nak ceritakan? Kerana mereka ini mengikuti, mewarisi, perangai, sikap yang ada pada nenek moyang mereka. Jadi kalau nak tahu maklumat itu, antaranya kita akan ambil pada juzuk yang pertama dan juzuk yang kedua di dalam suratul Al-Baqarah. Okey, tapi kalau nak lebih cantik lagi, tuan-tuan, kalau boleh, tapi waktu kita waktu agak pendek sikit, kalau nak lebih mendalami lah, tuan-tuan kena kaji, apa ni? Kejap ya. Okey. Tuan-tuan kena kaji anak-anak Nabi Yaqub. Maksud cuma dalam pengisian ni tuan-puan ya, saya tak sentuh lah kajian tentang perangai anak-anak Nabi Yaqub. Tapi kenapa kena kaji? Kena kaji kerana anak-anak Nabi Yaqub merupakan Bani Israel yang pertama. Maknanya nenek moyang orang Yahudi, nenek moyang mereka yang pertama sekali adalah 12 orang anak Nabi Yaqub, termasuklah Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf dan ada yang selainnya, mereka duduk kumpulan yang beriman. Kan kita sebut tadi awal, kebanyakan tak beriman, ada yang beriman. Jadi nak tahu karakter mereka, kena bermula daripada keluarga anak-anak keluarga Nabi Allah Yaqub. Tapi dengan waktu sangat terbatas ni, saya nak terus pergi kaji terus surah Al-Baqarah, juz 1 dan juz 2. Okey. Saya harap tuan jelas perjalanan pengisian kita setiap Sabtu dan Ahad. Sedikit. Okey. Dalam nota, saya sebab waktu agak terbatas, kita tak dapat nak teruskan pengisian ini dengan lebih panjang. Cuma saya sebutkan untuk kerja rumah tuan-tuan dan puan-puan lah, bacaan untuk sesi akan datang, iaitu pada siri yang ketiga dan keempat.
hari Sabtu Ahad minggu depan. Okey, kita cubalah ambil satu Ahad, mungkin lapang banyak. Nanti tuan baca 12 wasiat daripada Allah kepada orang Yahudi dalam surah Al-Baqarah. Ada 12 pesanan Allah kepada orang Yahudi di dalam suratul Al-Baqarah. Nak tahu 12 wasiat itu apa? Ini mudah je. Ni duduk dalam juzuk 1, juzuk 2. Dalam nota tu saya dah sebutkan pada tuan puan, ada kalau wasiat tu saya ringkaskan dengan W1. W tu wasiat 1. Okey. Nanti kita akan sebut minggu hadapan lah, sebab ada urusan yang tak dapat nak diperpanjangkan pengisian kita. Okey, baca dulu 12 wasiat dia apa. Cari muka surat dia ke berapa. Contoh contoh dalam ayat 40 Allah pernah memberikan wasiat kepada orang Yahudi untuk mereka menunaikan janji. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Ini wasiat 1. Semua sekali 12. Nanti baca. Okey. Pada bacalah. Baca dulu. Semak dulu. Nanti minggu yang berikut ni senang. Kita akan bincangkan. Okey. Kemudian dalam note ni juga saya ada kongsikan 10 nikmat kepada orang Yahudi. Tadi Ampa cakap Allah tu tangannya terbelenggu kan? Macam Allah ni kedekut sangat, bakhil sangat kan? Tetapi Allah Ta'ala telah memberi kepada nenek moyang orang Yahudi ini 10 nikmat. Nikmat apa? Saya letakkan ringkasan dalam nota ini dengan ringkasan N. N1 ini bukan ini bukan pilihan raya N1, N2 apa, bukan kotak undi semua ya. N1 ni maksudnya nikmat 1. Nikmat 1. Semua sekali berapa? Ada 10. So tuan baca ada baca dulu. Tulis buku surat ada berapa. Nanti kita nak perincikan maklumat ini pada minggu yang berikutnya. Okey, ada 10. Okey. Kemudian kita juga akan pelajari 32 pelanggaran kesalahan orang Yahudi. Secara tak langsung kita akan belajar jahatnya orang Yahudi ni. Termasuklah nenek moyang orang-orang Yahudi. Ni dekat juzuk 1 dan juzuk 2. Kita akan cover juzuk 1 dan juzuk 2. 32 pelanggaran orang Yahudi ini saya dah sebutkan dalam ayat dia sekali dah. Allah, saya tersalah ke? Kejap. Tuan-tuan ambil yang dekat sini yang P1 ni. Ni bukan yang mula-mula tadi ni. Yang ni salah ni. Saya bagi sama tak tuan-tuan? Yang ni salah ni. Yang betulnya bermula tidak beriman kepada Taurat ni. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Salah. Saya tengok dekat nota saya bagi tuan-puan ni. Allahumma salli wa sallim. Nota ada double page Ustaz, tapi berlainan explanation. Oh ya. Kalau boleh yang ni padam yang ni jangan ambil. Allah betul. Yang ni. Saya ni sebenarnya salah ni. Ni jangan ambil Ni jangan ambil. Yang ini jangan diambil. Pangkah dia. Mak kotak undi kan? Pangkah. P1. Okey, gurau je Ni jangan ambil, ni jangan ambil. Ambil bermula yang mana? Ambil bermula yang berikutnya ni. Yang ni maafkan saya. Sebenarnya saya nak ada benda saya tengah update, tapi saya termasuk sekali yang ni. Saya terlupa nak padam. Okey, yang ni Kejap. Ni. Ambil yang ni. Pelanggaran 1, P1. Tidak beriman kepada Taurat melainkan setelah nak diancam. Dah nak ugut kena azab baru nak beriman ke? Kalau tak diturunkan azab, korang tak nak beriman. Ni dekat ayat 63 dan 93 suratul Baqarah.
Masih juzuk yang pertama lagi. Okey, baca ya. Ada berapa? 32. P1 sampailah P berapa? P32. Kalau baca dekat P17, mereka mengukiri Chai-Chi. Jadi, saya minta awal-awal tuan-tuan kalau boleh dah tahu, tuliskan dia punya muka surat berapa ayat ni ya. Sebab nanti pengisi akan datang, saya tak tunjuk kalau ayat dia tu, saya terus pergi kepada poin dekat ada dalam ni. Akan sampai 20, 32. 32 tu mereka kata apa? Mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad walaupun mereka tahu Nabi Muhammad itu memang benar-benar seorang rasul. Ini dekat ayat 146. Okey. Jelas tuan-tuan perempuan, rahimani wa rahimakumullah. Habis. Boleh. Tahu kerja rumah ya? Homework. 54 points Ustaz nak dipelajari. 54. 32 campur 10 campur berapa? 12 Mas, ya. Masya Allah, tabarakallah. Okey, baca dulu. Sebab kelas akan datang kita akan kupas secara ringkas lah. Sedikit sebut. InsyaAllah. Sebab memang tajuk kita adalah pengajian modulnya Yahudi menurut Al-Quranul Karim. Baik, ada apa soalan? Ada apa-apa pertanyaan? Ada dekat ruangan chat ni tanya ni sekejap ya. Saya ni taklah boleh sangat jawab ni. Okey. Saya jawab. Dalam masyarakat kita, kafir, kufur dan kufar itu amat memalukan kepada orang yang tidak mengikuti kelas tadabbur ahli parlimen Malaysia. Amat memalukan. Apa malu ni? Memalukan. Jika sebahagian ini saya tak faham ni. Istilah kafir, kufur, kufar. Okey. Kalau kafir adalah gelaran bagi orang yang kufur. Kufur itu perbuatan lah. Maka kalau dia dah kufur, dia akan jadi kafir. Kalau kufar, dia merujuk kepada ramainya orang kafir dan kufar itu kuat kekafirannya. Itulah sedikit yang boleh saya terangkan lah. Okey. Jika sebahagian kecil Yahudi lari ke Israel, datang ke Malaysia, adakah mereka dipanggil kafir musta'man? Dia panggil kafir musta'man. Okey, yang ini tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah tuan-tuan kena jelas dulu istilah jenis-jenis kafir. Adakah jenis kafir harbi, kafir yang diperangi ke, ataupun kafir mu'ahad ke, kafir buat perjanjian ke, ataupun kafir musta'man. Ni kena diperbincangkanlah sebab Yahudi kan. Ni kena diperincikanlah sedikit. Nanti saya cuba dapatkan maklumat ni nanti. Yang ini sebab dia Yahudi. Kalau orang kafir lain tak apa. Sebab Yahudi ni dia dah termasuk dalam kafir harbi, kafir yang diperangi. Jadi kalau mereka masuk ke dalam negara kita, stay dekat sini, so mereka nak dipanggil apa, sebab negara kita pun tidak menerima pelancong daripada Israel. Kan? Jadi kalau mereka masuk juga, diketahui mereka ni adalah Yahudi. So macam mana Yahudi daripada? Sebab ini wallahu ta'ala nak kena diperincikan. Okey, ada apa-apa pertanyaan lain tentang perempuan? Ustaz, Ya. kita tak dapat differentiate Yahudi dengan bangsanya Israel sebab pasport dokumen perjalanan tak menyatakan agama. Jadi bagi orang Yahudi yang daripada negara-negara lain tu, kita tak tahu kan apa agama dia. So Betul. jika dia masuk ke negara kita pun kita tak akan dapat pastikan. So meaning Yahudi pun ada juga Yahudi yang berbaik-baik dengan kaum muslimin kan.
yang seperti yang berada di Gaza masa ini pun kebanyakan ada juga Yahudi yang duduk bersama dengan orang Islam. Itu Betul. pandangan saya loh, Ustaz. Betul. Sebab Yahudi ni dia bangsa, dia terdiri daripada pelbagai negara. Ada juga Yahudi Arab, ada juga Yahudi Cina pun ada, Yahudi yang pelbagai kan. Cuma kalau dia masuk atas tiket Israel memang tak boleh lah. Tapi kalau selain daripada Israel kan, itu macam mana. Tapi dia sebenarnya adalah orang yang Yahudi. Wallahu ta'ala alam bagaimana pemerintah kita lakukan kepada mereka. Yang itu kena diperincikanlah tentang Yahudi itu. Yang tu kena perincikanlah, yang tu wallahu alam. Saya tak dapat nak jawab jawapan tu pada pagi ni. Okey, ada pertanyaan lain ataupun ada maklumat tambahan yang lain, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih kepada yang berkongsi maklumat, yang bertanya, juga kepada sesiapa saja. Semoga Allah memberikan ganjaran jazakumullahu khaira, memberikan tuan-tuan keberkatan, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kehidupan yang baik, hayakumullah, dan semoga Allah memberikan kita rahmat dalam segala sudut. Allah memberikan keberkatan pada ilmu yang kita pelajari, kepada memberikan kita syafaat Al-Quranul Karim. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah menambahkan rasa cinta dan iman kita kepada orang-orang Islam yang ada di sekeliling kita, terutama kepada saudara seagama dengan kita di bumi Palestin yang telah dianiaya, ditindas hak-hak mereka. Moga-moga Allah memberikan bantuan kepada mereka daripada tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.